bertemu lagi dalam video pendidikan Islam tahun 2 bersama saya, Ustazah Wan. Pada kali ini kita akan belajar bidang sirah unit 3 di bawah tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat sejati. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 2 muka surat 109 hingga 114. Murid-murid, siapakah sahabat Nabi? Siapa tahu siapakah sahabat Nabi? Jom kita lihat maksud sahabat Nabi. Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Nak tahu siapa sahabat Nabi yang terpilih? Jom kita lihat bersama-sama. Sahabat Nabi yang terpilih yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah diberi gelaran As-Siddiq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak maksud As-Siddiq? As-Siddiq itu maksudnya membenarkan, sentiasa membenarkan. Kenapa Rasulullah memberi gelaran As-Siddiq kepada Abu Bakar? Ya, ini kerana Abu Bakar sangat mempercayai dan meyakini segala kata-kata dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang tidak dipercayai oleh sesiapa pun pada ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat terawal yang memeluk Islam. Abu Bakar peneman Nabi ketika berhijrah dan dilantik menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Siapa lagi sahabat Nabi? Nak tahu tak? Jom kita tengok. Sahabat yang seterusnya ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan muazzin Rasulullah, merupakan hamba terawal memeluk Islam. Bilal bin Rabah dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Beliau menyertai perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Sahabat yang terpilih seterusnya ialah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat merupakan wanita pertama yang mati syahid. Beliau merupakan ibu kepada Ammar bin Yasir. Sumayyah dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh kejam. Mereka disiksa dan dijemur di padang pasir. Sumayyah meninggal dunia sebelum hijrah. Sahabat Nabi yang seterusnya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pernah dengar tak? Mesti pernah dengar kan? Okey. Ali bin Abi Talib ialah sepupu dan menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Ali bin Abi Talib telah dilantik menjadi khalifah Islam yang keempat. Beliau merupakan panglima Islam yang sangat gagah. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Okey murid-murid, sekarang mari kita lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Nak dengar cerita tak? Jom kita dengar cerita bersama-sama. Pada suatu ketika, Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Sekian, terima kasih. Pendeknya cerita Ustazah. Dah habis? Tak apalah, lain kali Ustazah akan bercerita lagi. Okey, sekarang kita lihat kesimpulan ataupun pengajaran daripada kisah pendek tadi. Walaupun pendek, tapi ada pengajarannya. Okey, pengajaran yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabat baginda. Rasulullah sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Ini dapat kita lihat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Hurairah yang ketika itu sangat lapar ke rumah baginda dan Abu Hurairah telah diberi susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengutamakan para sahabat. Dalam cerita tadi, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Hurairah memberi susu kepada para sahabat terlebih dahulu. Yang seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri. Macam mana tu? Ya, Nabi Muhammad meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Okey murid-murid, sekarang mari kita contohi akhlak Nabi Muhammad dalam bersahabat. Kita semua ada sahabat. Ustazah ada sahabat, murid-murid ada sahabat. Okey, jadi mari kita lihat bagaimana nak contohi akhlak Nabi Muhammad dalam bersahabat. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Macam mana nak contohi akhlak Nabi ini? Ya, saya hendaklah menziarahi sahabat ketika ditimpa bencana. Kadang-kadang ada karakan kita yang sakit, demam ataupun ditimpa bencana. Kita bolehlah menziarahi mereka. Tapi ingat, minta izin dulu daripada ibu dan ayah. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Saidina Salman Al-Farisi. Kita kena tanam pokok kurma ke? Oh, tidak. Saya perlu melazimi membantu rakan yang dalam kesusahan. Apa maksud melazimi? Melazimi tu maksudnya membiasakan. Kita perlu biasakan diri kita membantu rakan yang dalam kesusahan. Bukan semua rakan kita senang. Mungkin suatu hari mereka susah, kita bantu mereka. Satu hari nanti kita susah, mereka pula yang bantu kita. Seterusnya, Saidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak contoh akhlak Nabi ini? Ya, saya memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Kita perlu panggil kawan kita dengan nama yang baik, dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang kawan kita suka. Kita tidak boleh memanggil rakan kita dengan panggilan yang mereka tidak suka. Seterusnya, Al-Hubab bin Munzir menasihati Nabi Muhammad agar menukar tapak perkemahan dalam Perang Badar. Apa yang kita dapat contoh? Okey, jom kita tengok. Saya bersedia menerima nasihat dan teguran daripada kawan-kawan. Ya, kalau kita ada buat salah, kita ada buat silap, okey, kawan-kawan bagi teguran, kawan-kawan bagi nasihat, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Kita tidak boleh marah kepada orang yang memberi teguran kepada kita. Kenapa mereka menegur kita? Sebab mereka sayangkan kita.
Okey murid-murid, akhir sekali kesimpulannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan. Barulah hidup kita lebih bahagia dan ceria. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.